Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wanshur 'alaina min khazaini rahmatika wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Saya muliakan Rustia daripada HIG untuk kuliah duha pada hari yang pertama bulan Safar 1445 Hijriah. Habis dah sebulan bulan Muharram kita lalui, sekejap je kita rasa habis dah. Saya muliakan tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang berada di dalam majlis kita pada pagi ini dan juga yang mendengar suara saya melalui corong mikrofon ini, serta yang mengikuti kalau ada rakaman. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, diberkati Allah, diberikan kesihatan, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dalam segala apa yang kita laksanakan, terutama dalam soal kita melaksanakan amal ibadat dalam hidup kita ni. Minta Allah Ta'ala bagi kepada kita taufik, maksud dia diberikan kemudahan dan laluan yang mudah untuk kita buat apa-apa yang kita diberikan rasa untuk melakukan kebajikan. Hidayah ni artinya apa-apa yang kita rasa untuk buat benda-benda baik, itu hidayah. Taufik ni ialah laluan-laluan yang Allah Ta'ala bagi supaya sampai kepada apa yang kita rasa nak buat itu. Itu nama dia taufik dan hidayah. Rasa lain hal, nak buat benda tu satu masalah, satu lain. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi kita rasa nak main mengaji, tiba-tiba sampai kita di tempat ni, maka kita dapat hidayah dan taufik dari Allah. Kita rasa nak bersedekah, duk fikir nak sedekah kat siapa, sampai ke petang tak ada satu laluan yang boleh kita buat sedekah. Tiba-tiba makan habis begitu ya, duit nak sedekah tu pun tak sedekah dah. Maka tak dapat taufik dari Allah. Kita makan sendiri duit yang kita rasa nak sedekah tu, makan buat macam mana, tak ada siapa kita nak bagi. Suami pergi masjid pun tak abang sepatah pun tengok-tengok start motor pergi dah. Kalau tidak boleh suara kat dia buat pibuh dalam tabung masjid. Peluang buat baik ni kita kena cari. Tu istilah dia kata cari peluang. Peluang buat baik ni kena cari peluang. Teringat hari ni setiap Jumaat untuk tahun 1445 ni, setiap kali Jumaat suami nak langkah keluar pergi masjid, suruh duit. Kalau tak ada duit, suruh ambil duit dalam poket dia. Dia pun tak tahu duit siapa, dia pergi sedekah. Oi mak hang kerap sungguhlah sedekah. Tak tahu duit abang. Rupanya duit dia. Boleh tak? Tak boleh, kena abang dia. Duit abang sedekah tu duit abang. Pasal duk tengok sedekah RM10 ya, tak tambah-tambah ni tahun 1445 ni tambahlah 10 lagi. Nah ambil ni. Dia pun tak kata apa. Takkan dia tak usah kot simpan balik. Tak tahulah kok ada hak jenis hidung masin ni, kita tak erti kan. Dah ada dah peluang nak sedekah.
Ataupun tak ada langsung duit dalam poket kita, tapi teringin juga nak sedekah. Abang kat anak-anak ni, hampa pergi masjid lagi boleh tak ambil duit bang RM10 sedekah, buhlah nama mak. Boleh buh nama. Sedekah buh nama orang, dapat kawan-kawan hak kita buh nama. Dapat. Sebab tu kalau buat korban kepada orang yang dah mati, dia tak jadi korban, dia jadi sedekah. Tapi kalau nak buat korban kepada orang mati, boleh. Kita buat korban atas nama kita, selesai korban kita niat, ya Allah, untuk pahala korban aku tahun ni aku nak sedekah kepada mak ayah aku, sampai pahala korban kat dia. Tak jadi pahala sedekah, jadi pahala korban. Buat gitu, kita pun dapat pahala, mak ayah kita pun dapat pahala. Jadi pagi ni sebelum kita mula majlis kita, mari sama-sama kita sedekah Fatihah kepada mangsa-mangsa yang terkorban dalam letupan, dalam kapal terbang terhempah kemarin, yang depa tu pun naknya mai Langkawi. Kan jumpa siapa-siapa kat sini? Tak jumpa lah. Tak jumpa. Mana nak tahu kok mai salam dengan kita. Kenal adik-beradik. Mati 10 orang tak silap saya. Termasuk pemandu Grab dan juga pemandu kereta yang juga terlibat dalam kematian tu, dalam kemalangan tu. Di Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khususun ila arwahi man istama'na hahuna bisababihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ba'as sawabaha ila arwah. Terima kasih tuan-tuan puan, muslim-muslimat yang dihormati sekalian. Kalau kita jalan, tak seralah jalan di mana-mana pun, kita lalu kok kawasan kubur, lalu tengok-tengok kawasan kubur, tak boleh nak tak dan nak baca apa-apa, baca Fatihah aja. Ya Allah, Fatihah aku sedekahkan kepada semua arwah yang ada di kubur tu. Sampai kat depa. Depa pun terimalah. Mai daripada mana Fatihah ni, kita ni tak ada kenal adik beradik ni, orang Langkawi ni. Sampai kat dia. Lalu pula pergi ke depan tengok-tengok, wih, jumpa pula sedekah Fatihah lagi. Ya Allah, Fatihah tak sat ni hak belah sana, hak tak sat aku baca ni hak sebelah sini pula. Tuan-tuan bayang kalau tengok, kalau perjalanan daripada Kuala Kedah tuan-tuan nak pergi ke Terengganu, berapa banyak kubur yang kita jumpa, dan setiap kali tu kita baca Fatihah. Sedekah ke ahli kubur. Mungkin daripada kalangan ahli-ahli kubur hak duduk dalam tu, mereka duduk nanti-nanti siapa nak hantar hari ni, siapalah yang nak sedekah Fatihah kat kami. Kita sedekah. Apa pahala ya? Jalanan kita pun jadi perjalanan yang penuh dengan ibadat. Jalan ni kena ingat Allah Ta'ala, pasal yang maha menyampaikan segala hajat dalam perjalanan ialah Allah. Manusia tak tentu. Kadang-kadang suami kita tu selalu berhenti depan ada lagi tempat makan sedap, hak kawan berniaga tu pun bujang comel, pipi tutup. Betul kita kata pula, anda kira comel tak comel, tengok tutup, tak boleh makan, makan lapar. Sebab yang menyampaikan kepada hajat kita ni ialah Allah. Orang tak boleh kita harap untuk sampaikan hajat, sebab bukan dia tak mau bagi, tapi tak ada benda tu nak bagi kat kita. Yang kata orang ni. Jadi yang maha menyampaikan hajat manusia itu ialah Allah. Turun dari rumah, ya Allah, Engkau bagilah keselamatan kat kami, bagilah kesejahteraan dalam perjalanan kami, bagilah kesihatan kepada kami, selamatkanlah perjalanan kami selamat perjalanan kami balik, selamat juga hak ditinggalkan di rumah. Ada kucing, ada ayam, ada rumah, ada barang.
keluar daripada rumah bercakap Melayu je, tak usah cakap Arab, kau tak erti. Ya Allah, kau selamatkanlah perjalanan kami ni, selamat kami pi, selamat kami balik, selamat dalam perjalanan, dan juga selamat yang ditinggalkan di rumah. Serah ke Allah Ta'ala. Tapi dalam Jawharul Mawhub, dalam kitab ada saya dok baca di Masjid Moyong, lama lah cerita masjid lama dulu ni. Masjid Moyong tu saya mengajar zaman masjid lama. Masjid lama tu saya mengajar lah. Lepas tu bila mereka nak buat masjid baru, yang menentukan arah kiblat masjid baru tu saya mai. Saya kata mudah-mudahan masjid baru hak lawa ni saya boleh mengajar. Boleh mengajar sampai lah. Niat di atas masjid. Oh sampai jangan nak mereka, Allah Ta'ala bagi saya boleh mengajar sampai lah. Saya tentukan arah kiblat itu dengan satu surveyor daripada mana saya tak ingat. Dah surveyor tu arah kiblat masjid baru. Itulah kisah dia. Sampai hajat kita. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan pi balik, dan selamat juga yang ditinggalkan di rumah, supaya semua ada rumah ni selamat. Dalam Jawharul Mawhub dia kata apa? Ada satu doa yang dibaca oleh seorang waliullah. Macam mana doa tu? Khawattu ala nafsi wa ahli wa mali wa ma malakat yadayya sab'ina duruban min durubillah saqfuha la ilaha illallah wa qadruha qudratillah la yaftahuha hadan abadan illa bismillah. Saya tak pernah buat amal tapi saya hafal. Saya tak pernah buat amal. Sebab hak tu bukan doa Rasulullah, hak tu doa orang alim. Hawattu ala nafsi wa ahli wa mali, tu dia suruh jagalah harta aku, anak aku, semua. Itulah maksud dia. Sab'ina duruban tu, tak tahulah doa tu main mana, tapi orang alim baca. Kalau tuan-tuan perempuan ada apa ni Jawharul Mawhub, pergi buka tajuk apa saya tak ingat. Ada doa hawattu ala nafsi wa ahli wa mali wa ma malakat. Siapa yang anda buat amal doa tu Allah alam. Tapi saya bukan, saya tak buat amal, saya hafal tapi saya tak buat amal. Keluar daripada rumah yang saya selalu kata, ya Allah, Engkau selamatkanlah perjalanan aku, permudahkanlah perjalanan ini ya Allah, dan selamatlah balik nanti, dan selamat juga yang ditinggalkan di rumah. Walaupun rumah tak ada siapa, kita dah kunci elok-elok dah semua, masih kita kena baca doa tu. Kita minta daripada yang maha menjaga, yang maha mengatur. Allah Ta'ala lah yang paling baik atur dia. Ada juga kadang-kadang kita niat nak pi Ipoh, sampai tang Sungai Tani ya, depa telefon, ni ustaz, hak mesyuarat Ipoh pagi ni tak jadi, yang kita sembahyang dah apa ni jamak takdim siap dah, di gurun sembahyang dah jamak takdim, lepas abang kata mesyuarat malam ni tak jadi, balik sampai rumah orang bang Isya, cik duk relax. Tahu bang tak sembahyang? Aku sembahyang pakai niat kan. Isteri kata, ni mazhab mana pula dah? Mazhab Ruhara pula dah. Ni apa orang sembahyang jamak dah. Aduh. Kadang-kadang orang tak mengaji ni, dia heran pada siapa. Tak sembahyang lah. Orang sembahyang jamak lah tadi. Tuan-tuan tahu tak, ni yang terbaru ni, Jannah Kuasa Fatwa buat jamak, buat keputusan bagi sama seluruh Malaysia. 2 marhalah 81 km. Kalau orang Pendang nak main Langkawi boleh jamak. Tapi dengan syarat dia tak duduk kat belah ni lah, duduk kat dalam sikit lah, duduk kat Pantai Cendang apa, boleh jamak. 81 km dan ke atas boleh jamak. Kami semayang tarawih lepas maghrib di RNR. Lepas tu ada pakcik tu duk perhati kami pada awal, puak ni semayang apa tarawih lepas maghrib ni, tarawih kena semayang lepas Isya. Kami semayang 8 dia lah, salatu sunnat tarawih rahimakumullah, salatu la ilaha illallah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Baca cara kami lah pelan-pelan, 3-4 orang nak. Lepas tu adalah orang luar 2-3 orang. Kami dah semayang tarawih, apa? Kita jamak takdim dah Aisyah, tarawih lepas Aisyah.
kita boleh buat dah tarawih. Oh ya ke? Yang pok tu pun buat dengan kami lah pas maghrib. Depa tak tahu, tengok pasal apa sembahyang tarawih pas maghrib. Habis pakcik tu main tanya, ni nak tanya cik, pak siapa sembahyang tarawih pas maghrib? Kami sembahyang Isyak dah. Pasal apa sembahyang Isyak dah? Jamak takdim. Oh, sungguh ke? Boleh lah no. Boleh lah no. Pasal apa? Yes. Dia kata boleh, no. No, yes. Boleh. Pasal apa? Aisyah kami sembahyang lah. Oh, dia kata rupanya boleh. La ilaha illallah. Kami sembahyang siap-siap balik-balik. Tak bayang tarawih dah. Lena degung, lena letih. Nampak tak? Orang kadang-kadang orang tak ngaji dia heran. Siapa mereka ni tak sembahyang? Padahal kami nak pijauh tapi mereka cancel. Patah balik tak sembahyang. Duk jabat. Tuan-tuan perempuan dan dirahmati Allah sekalian, itulah sikit. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Tahun 1445 ni kita bubuhlah satu benda tambah sikit, nilai tambah dalam hidup kita. Apa dia? Setiap kali jumpa kubur baca Fatihah, sedekah. Ya Allah, aku sedekahkan pahala Fatihah ni pada semua ahli kubur hak duduk dalam tu. Lalu kok kubur pula sedekah Fatihah. Dengar orang habaq kata, no maklum piah duk sihat-sihat, tiba-tiba semalam sedak mati. Inna lillahi wa raji'un. Baca Fatihah sedekah kat dia. Bukan berat sangat pun nak baca Fatihah. Kita nak sedekah duit tak boleh, kita bukan ada duit kan. Sedekah Fatihah. Jumpa kubur sedekah Fatihah. Orang habaq kata orang mati sedekah Fatihah. Fatihah tu bukan kita sedekah pahala. Dia kata tak ada surah lain kan nak sedekah? Boleh kan? Baca Yasin sedekah. Awak Fatihah bukan Quran, Yasin bukan Quran, surah Kahfi bukan Quran. Dia kata yang afdalnya hari Jumaat ni baca surah Kahfi, baca Quran. Awak Yasin bukan Quran, Fatihah bukan Quran. Quran lah Fatihah tu. Padahal Fatihah disebut Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Buatlah amal. Benda-benda yang kita duk buat dah. Saya sebagai peringat sejalan kok, kalau ada yang mungkin rasa nak buat tahun ni, buat. Dia adalah benda tambah pada setiap kali datangnya tahun baru, kita ada tambah ya, nilai tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung balik kitab 30 wasiat Imam Syafi'i, bab yang ke-11. Saya berhenti tahun 2022, lama lah. 2023 tak lagi ngajak pasal ni 21/10/2022 HIG. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-11. Siapa yang ada kita 30 wasiat Imam Syafi'i, kita ni 30 wasiat Imam Syafi'i. Saya baca di HIG ni lah, saya baca dah 4 kali dah, 2 kali kot. Bab yang ke-11, bentenglah iman itu dengan 5 kekuatan. Dalam diri kita ada 3 unsur. Yang pertama, ada unsur nafsu. Yang kedua, ada iblis duk kacau. Yang ketiga, ada iman duk jaga. Nafsu dengan iblis ni kadang-kadang dia pun kawan. Dia bagi laluan kepada iblis untuk ganggu kita. Maka kita kena bagi kuat hak yang nak lawan ni. Nama dia iman. Iman saja yang boleh lawan dua-dua ni. Jadi kalau iman pun tak kuat, tak terbang habis. Bukan kata orang muda-muda, orang tua-tua pun. Orang tua-tua duk main WhatsApp dengan kekasih dia jumpa tang mana, dia kata masa pergi umrah lu aku jumpa Pak Haji tu, dia duda anak 2 orang. Dia habang lah kat aku, nah lah ambil nombor telefon, duk WhatsApp sampai lah berdosa. Jumpa umrah di Mekah tu kami jumpa, depan Kaabah tu kami jumpa, tapi duk main cinta ambil lah dosa.
Kadang-kadang dia tak sedar kata benda tu dosa, dia ingat kata, oh ni silaturahim. Silaturahim boleh menghalalkan benda tu. Dia duk main perasaan ni, kata aku teringat masa hang makan dengan aku, ada cerita. Di Langkawi ada tak makanan-makanan macam tu? Kita abang kata Langkawi ni abang mak ngayah tak ada, ahli semua ada abang dia. Bini pun ada kalau nak main Minang ada. Bang orang Langkawi apa nak main Minang, kami keturunan Mahsuri setia. Abang api kira apa dia bukan tahu. Nak main Minang lah, nikah elok, tak usah duk main cinta betul-betul, malu ke orang satu. Yang kedua kita pula tak ada password, cucu pakat main baca. Mak tok main cinta, tak kemalu muka nak tak mana. Mak tok pi umrah rupanya dia dapat hak ni, rupanya kena habang kat abah bagi duit kat mak tok sampai 7,000 8,000 lebih, dia pi buat umrah boleh cintion orang. Tak usah duk cintion lah, suruh main Minang kalau nak buat bini main cinta, tak usah, berdosa ya. Perasaan pun rosak, lepas tu akal pun rosak. Nak celah-celah jadi rosak, dia tengok muka saya sama dengan muka kawan tu, rosak sungguh. Dengan saya rosak. Tengok muka, pakai serban nampak macam dengan Pak Haji tu, la ilaha illallah. Seorang mengaji kat ustaz sebab muka ustaz macam dengan dia. Dia dengan saya habis rosak. Ngawul. Tu salah, tu salah. Nak buat elok-elok. Saya dah kata kepada seorang sahabat saya, tu semayang dia tiap hari tu, dia abang lah kat saya, ustaz, ada satu perempuan dia suka kat saya. Saya kata, Ji, kahwin je. Kahwin, tak usah duk main cinta dalam WhatsApp ni, dosa. Ganggu kita punya jiwa kita. Kata Imam Syafi'i, iman itu mempunyai benteng bagi menghalang segala serangan yang cuba merobohkannya. Iman mempunyai benteng bagi menghalang serangan yang cuba merobohkannya. Oleh itu, bagi menguatkan benteng iman, perlu dibaja dengan 5 perkara. Iman tu dia ada benteng, dia adalah benteng untuk menghalang serangan yang merobohkan dia. Dia ada benteng. Iman tu sendiri dia perlukan kepada dia punya cover dia, protect dia. Kena ada unsur-unsur untuk protect supaya dia sentiasa terpelihara. Apa kata Imam Syafi'i? Ia perlu dibaja dengan 5 perkara, iaitu yakin, kedua ikhlas, ketiga kerjakan amalan sunat, keempat istiqamah. Istiqamah ni artinya continuous, berterusan tanpa henti. Iman perlu tanpa henti amalan dia. Kalau buat habis Ramadan berhenti, iman akan susut. Dia jadi macam dengan apa belon tu, dia kempeh, nak embuih balik bagi dia kembung, ambil masa. Tak percaya tinggal Quran buang sebulan. Surah Waqiah kita duk baca tu tinggal sebulan. Habis sebulan try baca. Dan kita biasa kalau ada tengah duk hafal, setengah duk hafal lah. Hafal tiap hari, tiap hari hafal Waqiah. Tinggal sebulan. Langsung tak baca. Sulatum minal awwali wa sulatum minal akhirin, sulatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Hak mana satu dulu tu tahu. Dia mula dah. Selaru habis. Dia selaru habis. Kita jadi macam
Apa nak tahu? Lama dah tinggal tak baca. Dia kena continuous, dia kena berterusan. Macam peringat benda baik tu, berterusan. Tiap-tiap bulan main mengaji, tiap-tiap minggu main mengaji, tiap-tiap bulan, insya-Allah tak kempih belon iman kita, tak kempih. Insya-Allah. Selalu ya dia di apa? Di kembung, selalu cekang elok ya. Kita pun dalam keadaan steady je dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama yakin, kata Imam Syafi'i. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga mengerjakan amal sunat. Yang keempat istiqamah beramal. Yang kelima berdisiplin dalam mengerjakan ibadat. Disiplin dalam ibadat, kata Imam Syafi'i. Mari kita tengok apa huraian dia. Okay. Ada 5 benteng kekuatan iman. Jika sebutir biji benih yang kita semai, kita harapkan ia tumbuh subur, membesar dan berbuah, mesti kita pagak bagi mengawal daripada serangan musuh. Tanpa pagak yang kukuh dan sempurna, musuh-musuh tanaman akan merosakkan biji benih yang disemai. Kita pula tak akan memperoleh hasilnya. Dia kata tanam pokok kena ada pagak. Kalau tidak nanti musuh akan mai makan pokok kita, dan kita tak akan dapat hasil dia. Pokok tak ada nak besar, dia mai getu dah. Getu. Bahasa orang kok belah ustaz, dia satu kuti ni dia kuti. Getu ni dia kuti sikit oh sakit. Tu nama dia getu. Tak tahu tuan-tuan perempuan pernah dengar ke tak tahu lah tu bahasa orang belah sana. Kalau dia tokak habis semua, kita tahu dah kata pokok tu kompon mati. Pasal mulut kambing dengan mulut natang ni dia panas. Sekali dia tokak, pokok tu susah dah nak tumbuh. Ni dia getu ya, getu ni dia ambil pucuk ya. Tengok pokok ni awal lah, nak hidup tak mau hidup. Rupanya ada kawan duk pergi getu pucuk dia. Getu. Syok juga cakap getu ni. Lama tak pakai bahasa getu. Maka dia akan merosakkan biji benih yang disemai, dan kita pula tidak akan memperoleh hasilnya lagi. Pada waktu itu jangan pula disalahkan musuh. Imam Syafi'i kata janganlah salahkan musuh, tapi salahkanlah diri kita kerana kita tak menjalankan tugas kawal tunas yang nak tumbuh tu. Salahkan diri kita. Kita pun tahu jenis bangsa binatang musuh tanaman ni dia mai. Tapi kalau kita bubuh pagak, dia tak mai. Sebab dia tak boleh nak makan. Kita pagak dia. Pagak pun bola kuat sikit. Dia suara tengkuk dia tak sampai. Pokok tu dah lah besar. Macam itulah ya. Kita nak kena pedor dia. Pedor. Ni semua bahasa orang kau belah ustaz, mau tuan-tuan faham tak faham ikut suka. Pedor yang kita ni pun pedor. Tanya budak-budak pedor dia, apa dia pedor dia. Tak ada dalam kamus dewan, saruk carilah. Baik. Maka kita akan dapat dia punya hasil dia. Jangan salahkan musuh tu, kita salahkan diri kita sebab kita pun tak usaha nak buat pagak kat dia. Begitulah ibarat yang dapat difahami. Iman itu selepas diusahakan mencari dan suburkannya, wajib kita kawal dan bentengkan dia dengan serangan musuh yang boleh merosakkan iman. Iman adalah satu kesan yang hadir dalam hati dan jiwa kita. Dengan kita banyak buat amal ibadat, maka lahirlah satu kesan, nama dia iman. Itu Imam Ghazali kata, iman adalah satu kesan yang lahir dalam hati kita, dalam jiwa kita, yang menyebabkan kita jadi kuat buat amal ibadat.
yang dia itu adalah merupakan lahir daripada amal-amal ibadat yang kita buat secara berterusan. Jadi iman tu dia mungkin akan susut kalau seandainya kita tinggal dan tak buat secara berterusan. Itu iman. Jadi kata dia, tanpa pagar ataupun benteng yang kukuh, pasti iman itu akan terancam dengan musuh, iaitu musuh yang besar, iaitu nafsu dan syaitan. Sebab itu ada ulama kata manusia adalah ibarat padang tempur di antara dua golongan. Satu nama dia iman, kedua nama dia nafsu atau syaitan. Nafsu syaitan dia pakat, dia nak lawan dengan iman. Kita ni jadi tempat tumpur mereka. Mereka duk berlawan dalam diri kita ni lah. Jadi macam mana kita nak bagi menang? Bagi iman tu kuat. Macam mana iman nak kena bagi kuat? Yang pertama, jaga rukun iman. Yang kedua, buat amal ibadat secara berterusan macam Imam Syafi'i katanya. Maka antara benteng iman adalah yakin, ikhlas, kerjakan amal sunat, istiqamah dengan beramal, berdisiplin dalam mengerjakan ibadat. Yakin. Okey. Yakin ni maksud dia benteng pertama dan paling penting sekali ialah yakin. Kita perlu yakin kerana yakin itu menjamin sahnya iman seseorang. Ya. Syarat untuk sah akidah dan iman ialah yakin. Yang tak sah iman orang yang tidak yakin. Tidak yakin ni sama ada dia syak, sama ada dia zan, sama ada dia waham. Tak faham dah wazan. Syak ni 50-50. 50 yakin, 50 tak yakin. Zan ni 70-30. 70 yakin, 30 tak yakin, pun tak terima. Waham ni 70 tak yakin, 30 yakin, lagi tak terima. Syak pun tak terima, zan pun tak terima, waham pun tak terima. Yang terima yakin, iaitu 100% percaya tanpa ada apa-apa pun yang tak yakin. Jadi semua yang berkaitan dengan rukun iman, kita kena yakin 100%. Dengan Allah yakin 100%. Dengan Rasul yakin 100%. Dengan kitab yakin 100%. Dengan perkara-perkara ghaib yakin 100%. Itu nama dia yakin, dan iman kita sempurna. Cuma nak bagi kuat, nak bagi dia tambah. Baik, itu yakin. Dah. Dalam ilmu tauhid, dalam kitab Risalatul Tauhid. Risalatul Tauhid mula-mula sekali dalam mukaddimah Risalatul Tauhid dia habaq hatulah. Syarat iman diterima yang pertama mesti yakin. Tiada syak, tiada zan, tiada waham. Yang kedua mestilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah lain tidak diterima. Yang ketiga mesti ada dalil, bukti. Kita boleh buat main bukti kata Allah Ta'ala tu ada. Macam mana berubah-ubah alam ni. Cukup dah tak tu. Apa bukti Allah Ta'ala tu ada? Alam ni berubah. Tunjuk bukti, akulah. Sabar kat dia. Aku sendirilah. Ni kalau ikut hati saya tak mau jadi umur tak ni. Saya nak zaman saya main dulu-dulu umur 30. Oh, kan steady je kan. Mana ada janggut putih-putih? Tak ada. Tak putih janggut ni. Lah putih dah. Ada kawan saya pada Selangor jumpa saya. Allah Ustaz, awak janggut putih habis, baru seminggu je putih nak bang. Sebelum ni dah je bang. Dia tanya saya, Allah awak putih. Dia lama dah tak jumpa. Dia kata, loh awak putih habis dah janggut. Baru seminggu ni je putih, tak minggu lepas tak putih lagi. Dia kata, ish, entah macam tipu ya. Memang pun mana ada janggut minggu lepas. Eloklah putih. Lama dah.
Jangan tahu umur apa, 50. Alah 55 lah. Dia gelak. Suka tak berubah, tak suka. Ni perempuan ada dalam ni. Suka tak berubah, tak suka. Kalau boleh nak hidup macam 30 tahun dulu ni. Oh, ni dia boleh pakai baju kebaya. Lah try pakai baju kebaya, tengok nak jadi macam mana. Dan kasut tumit tinggi. Cucu kata mak tok tu sah mak tok. Saya tergeliat tentang kaki lagi jenuh orang usung dah. Tak larat dah, tak elok dah kalau pakai pun. Elok pakai baju korong mak tok lah, suruh pakai lah baju kebaya malu korang kata. Kalau ikut hati siapa nak berubah tak mau. Berubah ni akan menyebabkan kita worse. Kita akan jadi lemah dan tak larat, mata tak nampak. Umur 30 dulu sini duduk tang tu nampak. Ngajak Quran nak murid duduk jauh nampak. Dia baca ayat Quran, dia boleh tengok lah ni lah. Main kat sikit tak nampak sebab. Kita akan jadi berubah. Dan walaupun kita tak suka, badan kita akan terus berubah, persekitaran akan terus berubah. Pasal apa? Pasal ada satu kuasa lain yang lebih kuat daripada kita yang merubah kita. Siapa dia? Allah. Allah yang merubah kita. Ada satu kuasa lain. Kalau ikut hati tak mau. Dia berlaku secara nature ke? Tak. Dia tak berlaku secara nature. Dia berlaku secara takdir. Itu dalam ilmu tauhid. Dia kata hak semua ni hak takdir Allah Ta'ala tu. Elok dah lah kat kita. Sesuai dah. Kalau duk muda macam dulu, malu kat nak cucu. Cucu kata, mak tu umur 30 lagi ke? Gigi pun tak patah, duk boleh makan macam dulu lagi. Perut tua, gigi duk elok, kesian kat perut. Teruklah aku, dia kata aku kunyah kat berpuluh tahun dah ni tak habis-habis ni. Dia tak mau berhenti ke makan. Jantung macam tu kak. Jantung tak pernah berhenti daripada mula kita lahir sampai lah, dia tak pernah rehat. Yang kita pula duk kata kat dia, apalah kerja dia. Dia lah kerja dia pun makhluk tak larat dia kita lah. Bila main tua ni, jantung dah mula tak larat. Kita pun tak lari macam dulu dah. Dulu ada ni ramai-ramai ni perempuan-perempuan ni ada yang atlet. Lari lah, cuba tengok lari. Tapi kalau anjing gila ligam rasa lari. Anjing gila ligam lari. Bukan kata siapa saya pun lari. Lepas tu habis-habis lari baru teringat, pagar tinggi aku lompat lepas. Pasal apa? Pasal takut. Pasal takut. Rupanya takut ni dia akan menyebabkan orang boleh buat benda yang orang lain tak boleh buat. Takutnya Ustaz. Dia boleh takut punya hal, dia boleh jalan kaki daripada kuah balik moyong dengan duk mereka, takut. Yang kedua marah yang tu dia boleh buat benda yang orang lain tak boleh buat. Marah kat anak cucu, tong gas berapa kilo punya berat tu dia angkat seorang dia ya. Haram hampa tak mau angkat dah, tunggu Ustaz. Tok Wan angkat, tak bau jalan. Mak tu kata hampa tengok tu hampa kau perasaan malam tak jalan ngurut Ustaz. Pasal apa? Dia hangat hati, habaq kat cucu tak mau angkat, dia tak duk biar depan tu. Yang mak tok hampa duk kira nak masak. Siapa dia pun tak mau angkat awak masuk, tunggu Ustaz. Dia angkat boleh. Lepas pada tu malam dia ngurut. Tak boleh lah, tak larat dah tua dah. Maka Allah Ta'ala ubah. Itulah tandanya ada Allah. Dalil. Dan yang terakhirnya, akidah kita dalam kitab Risalatul Tauhid kata, akidah kita mesti berbetulan dengan yang sebenar. Ataupun dalam bahasa fiqh, dalam bahasa tauhid dipanggil muwafaqatun bil haqq. Ia berbetulan dengan sebenar. Yang pertama, yakin. Yang kedua, akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, ada dalil. Yang keempat, berbetulan dengan yang sebenar. Ngajilah kitab tauhid bab pun mesti ada tu, mesti ada. Faridatul faraid fi ilmil aqaid ada. Kitab apa lagi? Kitab tauhid lah, aqidatun najin ke apa kan, mengajilah. Insya-Allah ada semua benda tu. Baik. Apa yang perlu kita yakin?
Benteng pertama yang paling penting adalah yakin. Kita perlu yakin, kerana yakin itu menjamin sahnya iman seseorang. Saya sebut dah tadi. Apa yang perlu kita yakin, iaitu rukun iman yang 6 dan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun iman. Yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul, saya sebut dah. Yakin benda-benda yang ghaibiyat, malaikat. Kita yakin kata semua ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran semua ada. Iblis pun ada. Pahala ada. Yakin kata memang Allah Ta'ala bagi pahala kalau kita buat. Semua banyak dengan sikit. Dosa ada. Ni benda semua benda tak nampak ni. Abang je lah. Boleh tak ustaz kami nak tengok pahala macam mana? Sebab benda tak nampak. Malaikat ada, apa ni, dosa ada, pahala ada, syurga ada, neraka ada. Ni semua benda tak nampak. Tapi kena yakin. Sebab tu orang ngaji tauhid dengan lina. Pasal apa? Pasal tok guru nak cerita benda tak nampak. Lepas tu tuan-tuan pilih lina, lagi tak nampak. Jangan duduk lina. Tak boleh tahan mata, ya Allah, gantuk ya. Dia cerita benda tak nampak. Dia cerita pahala, dia cerita syurga, dia cerita semua benda tak boleh tengok. Itu pejam lagi tak nampak. Tak nampak apa langsung, dia pejam dengan pejam. Apa yang perlu kita yakin ialah rukun iman yang 6 dan segala hal yang berkaitan dengan rukun iman tadi. Yakin dengan rukun iman adalah syarat penting sahnya iman. Apabila satu perkara sahaja tidak diyakini, walaupun yang lain diyakini, membawa kepada rosak iman. Sebab itu matematik dalam rukun iman 6 tolak 1 kosong. Itu matematik dalam rukun iman 6 tolak 1 kosong. 6 perkara berkaitan dengan iman, tak percaya satu je, reject semua. Tu maksud dia, tu matematik dalam rukun iman ya. 6 tolak 1 kosong. Kalau tolak lagi banyak kosong. Keyakinan adalah perlu dan penting. Oleh itu kita wajib belajar dan berusaha menyuburkan keyakinan. Jangan biarkan keyakinan dicelahi oleh keraguan walaupun sedikit. Jangan ada rasa syak zan waham walaupun sikit. Okay? Keraguan mesti dilawan dengan ilmu. Ni satulah. Nak bagi kuat iman, kena mengaji lah ya. Keraguan mestilah dilawan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan akal semata-mata. Syaitan, nafsu sentiasa suruh dan mempengaruhi akal untuk berasa ragu-ragu dan mewas-waskan kita. Syaitan dia ada beberapa racun. Racun yang pertama, benda hak kita sayang. Kadang-kadang syaitan dia nak racun kita. Contohnya tengah duduk semayang, hujan turun, baju duduk menyidai. Kita rasa macam mana? Allahu Akbar, mayang-mayang rakaat kedua, boom, hujan turun. Yang kata budak-budak ni pun kot lah nak pergi tolong angkat baju ke tak. Duk biak baju basah habis, so nak kena basuh pula. Yang ayah hang pun duk nganga, marah habis. Semua orang hak di belakang marah. Padahal budak-budak tu angkat dah. Siapa yang duk wah-wah kita? Benda hak kita sayang. Kita letak ayat agak-agak dan lah kan, kita nak semayang, habis-habis semayang rakaat ketiga nak masuk rakaat keempat, ayat bunyi ada tu duk dia depa tak tolong tutup sagi kerin ayat dia meletup, mampus lah budak-budak ni pun, ya Allah wala takbir tak. Dia hilang kita punya racun syaitan untuk rosak amal ibadat ialah wah-wah. Wah-wah tu racun dia. Dia titik yang masuk dalam hati kita, rosak kita punya keyakinan kita, hilang kita punya konsentrasi kita dengan semayang kita, marah habis orang. Tapi tengok sagi dekat-dekat nak bagi salam baru ada orang tutup tip. Yang aku tadi punya gelisah tak ada dalam, orang nak tutup habis semayang aku. Nak pergi ulang balik, taubat tak ulang lah. Pakai semayang tu lah. Tu lain kali kalau nak semayang, yang pertama kalau agak-agak panas buka kipas siap-siap. Sagi dan kita semayang kita rasa panas, kita duk kata Allah, yang budak-budak ni pun tak faham kata aku semayang panas, apa tolonglah buka kipas.
Yang ayah hang pun duk tang tukul lah nak tekan kipas bagi kat aku kan. Yang tadi awak tak buka. Iblis ni dia nak bagi rasa tu je. Itu racun untuk rosak amal ibadat kita. Kita hilang fokus. Itu wahwah. Jadi yang keduanya orang yang kita sayang. Orang kita sayang macam tu kan. Suami kita ke, isteri kita ke, anak-anak kita ke. Dia selalu duk tikam dalam hati kita supaya kita ingat benda-benda ni. Dia akan rosakkan. Kalau hak kita sayang, kita jaga elok-elok, tak usah nak pergi duk kacau waktu semayang. Tak apa aja. Tu racun dia. Dan dia pandai guna isu-isu tertentu untuk bagi racun dalam hati kita. Amal kita jadi tak sempurna lah sebab dah hilang dah dia punya konsentrasi dia. Ya, tuan-tuan rasa tak? Tengoklah. Kadang-kadang kita semayang ni, kita settle dah semua benda. Tengah-tengah duk semayang, nampak cicak 2 ekor duk lari ikut tingkap. Aku perasan hak depan tu tina kan. Hak belakang tu jantan duk ligan kan. Celah-celah duk ni, ya Allah. Dia kacau lah. Siapa yang boleh semayang 100% dapat khusyuk 100%, kekalkanlah. Bukan semua orang boleh. Saya jadi tu imam bila semayang Jumaat, selalu saya peluh. Lepas kata awak tu imam panas kan, aircon duk ada, sebab duk tahan tu nak lawan. Satgi no 1000 orang, kalau Masjid Zahir tu 1000 orang duk belakang kita jadi imam. Sebab tu nak jaga sungguh-sungguh, tak mau dah ganggu. Stocking pakai bergelek elok, baju pakai bergelek elok, pakai blazer, pakai kepiah bergelek elok, jangan pada rambut duk depan dia, takut dia ganggu. Tengah-tengah semayang, dia kacau juga. Makcik hak kedai tepi tu goreng ikan masin. Kalau ia pun hang goreng lah waktu lain. Saya baca Fatihah telan ayat liuk 4-5 kali. Dia keluar ayat liuk, heran aku, saya pun tak tahu bu ikan masin dia keluar ayat liuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teruk ikan masin ni. Kalau ia pun hang ot, tahu tak ot? Tu ot lazat, tak usah lah goreng lagi nasi goreng ikan masin. Saya keluar pada masjid, saya pergi kat makcik tu masa nak duduk gitu, saya kata kak boleh tak usah goreng nasi goreng ikan masin waktu saya jadi imam. Nak buat macam mana orang order sekali lepas Jumaat orang nak makan. Yang dia pun saya tak boleh kalau mayang yang tak sat ni, siapa dia goreng ikan masin tak tahu. Yang hampa pun goreng lah waktu lain, janganlah pada waktu tengah duduk semayang. Saya kalau bunyi radio tak apa lagi, bunyi TV pun tak apa lagi. Bunyi pilah, kalau orang buka radio menyanyi pilah lagu apa, Siti Nurhaliza ke Nordiana ke apa dia lagu lah, nyanyi saya tak ganggu, sikit pun tak ganggu dengan semayang saya. Tapi kalau dengan hak tu, la ilaha illallah, rasa macam nak pilu kepala, tampak kuat lazat. Dia racun kat kita, racun hati kita. Iblis memang dia suka hak tu, Tengah duduk semayang bau minyak wangi, kita pun tahu minyak wangi ni perasan bujang ni mai dah kan. Yang janda tu pun dia pakai minyak wangi, angin mana tiup mai sampai tu imam. Jahat sungguh lah yang kata iblis ni. Padahal waktu lain tak bau pun minyak wangi janda tu. Dia kita tahu dah, kakak tu kalau dia lalu kot ruang tu, minyak wangi dia kita tahu dah minyak hak jenis apa. Saya tahu minyak tu sebab ada biasa saya guna. Tengah-tengah duduk semayang bau minyak tu, aku berasa janda ni main lah orang. Dia kacau tu imam, hukum dia makruh dia main semayang. Pasal apa? Dia kacau tu imam. Tu imam pun nak baca hal ataf, dia baca alha. Tengok rosak habis. Tapi kalau tak ada ganggu apa, pilah semayang, tak salah pun. Tu imam tu jaga tai. Bukan saya lah, tu imam lain lah. Boleh tak orang perempuan pergi semayang mak? Boleh. Salah tak? Tak salah. Asalkan tak timbul fitnah. Timbul fitnah tak boleh. Dalam Jami' As-Saghir bin Ahadits Al-Bashir Nazir,
Imam Sayuti kutip 2 hadis Nabi tentang semayang jemaah untuk orang perempuan. Rasulullah kata, bawalah wanita-wanita kamu, termasuk anak-anak perempuan kamu, semayang pada waktu malam, Zuhur, Maghrib dan Isya, ya, kerana ia kurang fitnah sebab gelap pun tak nampak, kurang fitnah dia. Bawalah, kalau siang tak ada fitnah apa tak salah, bawalah orang perempuan pun pergilah jemaah. Ni habang kata semayang rumah lah, kami takut fitnah. Fitnah apa laki kita duk ada, tak timbul apa dah. Tu imam tu saja dia kata, ya, biarpun kalau biarpun tak sah lah duk sedut sangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dia pun duk sedut lebih-lebih, ya. Keraguan mesti dilawan dengan ilmu, bukan dengan akal semata-mata. Syaitan dan nafsu sentiasa menyuruh dan mempengaruhi akal untuk berasa ragu dan juga mewas-waskan kita. Tu was-was tu adalah senjata iblis untuk merosakkan amal kita. Tanpa ilmu yang benar dan menyeluruh, kita terperangkap dalam perangkap syaitan. Bila kita terperangkap dalam jerat syaitan berkenaan soal-soal keyakinan, maka segala pahala amal akan terhapus, lalu terhapuslah iman. Rosak iman kita disebabkan oleh gangguan dia. Syaitan dia memang kejar dia hak tu. Jangan kata syaitan ni dikacau, dah kejar dia hak tu. Apabila Allah Ta'ala dalam hadis Qudusi cerita, apabila Allah Ta'ala lempar dia keluar, mai turun, mai ke dunia, di antara benda yang dia minta ialah dia nak sesatkan anak Adam supaya ikut dia, dan dia berlepas tangan pada ketika di hadapan Allah. Dia kata, tak, kami dah, tu kerja kami, dia ikut bapa. Iblis sampai tak tu. Allah, dia rosakkan kita. Apabila perkara seperti ini berlaku, ni bila rosaklah iman. Bila iman pun dah rosak, kita akan mati sebagai orang yang tidak beriman dan kekal dalam neraka, na'udzubillah. Bagi mengelak daripada terjebak dengan nasib buruk itu, kita perlu berusaha dan dari sekarang bagi mendirikan benteng iman paling utama, iaitu yakin. Untuk itu kita perlu mempunyai iman, iaitu ilmu tauhid yang menjadi fardu ain. Mengaji ilmu tauhid fardu ain. Dengan ilmu tauhid sahaja kita dapat menolak segala hasutan syaitan yang tidak pernah putus asa berjuang untuk menghapuskan iman kita. Itu syaitan, dia rosakkan kita. Ada di sekeliling kita. Tapi bila kita ada benteng, kita ada benda protek kita, iman kita, keyakinan kita, insya-Allah dia pun tak boleh main rapat. Tu yang cerita setan kurih dengan setan gemuk tu. Dia kata, aku kurih sampai aku nak tumpah makan pun tak boleh. Setiap kali dia nak makan, bismillahirrahmanirrahim, aku takkan makan. Dia kata ke Allah Ta'ala, ij'alni ta'aman, ya Allah, kau berikanlah aku makanan, ya Allah. Allah Ta'ala kata, malam yuzkarismullah, apa yang tak sebut nama Allah, maka engkau tumpanglah. Apa yang kita tak sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, kita pakai baju. Dia takkan duduk dah pada baju kita, dia akan duduk melewat kopi. Kita nak makan, bismillahirrahmanirrahim, kita makan. Dia takkan tumpang dah makan dengan kita. Kurih dia lama-lama, kurih dia, lemah dia. Bila dia kurih, dia lemah. Ni kita makan pun tak bismillah pun, apa makan pun tak bismillah, dia tumpang makan dengan kita. Belalai dia, kalau kita boleh nampak, dia pakat suar belalai tu makan dengan makanan yang kita makan tu. Cuma tak nampak lah dia makan sekali. Macam tu lah juga kalau bersetubuh. Ada setengah orang kata macam apa? Kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim, Allahumma inni apa? Dia Allahumma jannibna, Allahumma jannibna syaitan. Lupa, la ilaha illallah, malu kau orang. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dalam kitab kata, kalau tak baca doa, anak yang lahir akan mengalami beberapa keadaan. Yang pertama, jahat. Yang kedua, cacat. Yang ketiga, bodoh. 3.
Yang pertama jahat, yang kedua cacat, yang ketiga bodoh. Bodoh ni bukan bodoh hak mengajak, berarti tu dah safih. Safih ni artinya jadi tak pandai. Lepas tu pula cerita bila kan, saya dengan Datuk Darudin lah, satu saya kerja dengan dia. Datuk, dalam kitab kata betul ke Datuk, pada ketika benih kita nak keluar masuk dalam rahim isteri, kita baca doa, alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran. Dia kata ente jumpa mana? Anda jumpa dalam kitab. Tak, dalam Ihya Ulumuddin dia tambah, rupanya Datuk pun tahu. Ingatkan Datuk tak tahu, kita nak try lah, tengok, tanya lah kan. Dia kata alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Tambah tu. Ketika benih nak keluar tu, kata suami nak keluarkan benih dalam rahim isteri dia, pada ketika itu baca dalam hati kita alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban. Saya ambil ayat Quran. Saya abanglah kot perempuan, abanglah kan nak cucu, kami pakai dak lah kot ustaz. Dak tak apalah, kawan nak ilmu ni ambil biar. Nasaban wa sihran. Sihran tu macam mana hijau dia tu. Nasaban wa sihran. Sana. Ayat apa ada hafal Quran dah ni. Ni dia. Surah Al-Furqan ayat 54. Tapi jangan baca alhamdulillah, jangan baca wahwallazi khalaqa minal ma', tak. Wahwallazi depan tu dia buang. Ni doa dalam doa Ihya Ulumuddin tu dia buang hak wahwallazi tu, dia ambil alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. InsyaAllah lekat lah, orang kata kalau anak tu tak lekat, dia lekat dah. Ada setengah orang kahwin sampai puluh-puluh tahun tak lekat anak. Cuba tengok baca surah Al-Furqan ayat 54. Dia wahwallazi tu, wahwa tu buang, ambil alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basharan. Panjang ustaz, ada nak dan kira apa dan tak dan, baca lah kan. Yang nak baca tu laki-laki, orang perempuan kalau ingat baca je lah. Alhamdulillahillazi khalaqal mana, macam nak tahu alhamdulillahillazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Kami pakai tak baca dah, saya tak payah lah kot, tua lah, kita nak kira anak apa lagi dah. Kita nak anak yang baik dan juga anak yang salihah. Jangan tak baca doa kata. Ya, jangan tak baca doa. Yang pertama takut anak cacat, yang kedua takut jahat, yang ketiga takut dia safih, dia bodoh. Baik, yang kedua ikhlas. 10.30 ke berhenti? Berapa? 11 pukul 11 yang betul 10.30 lah, pukul 11. Oh tak lah, tengok urus dia pun kata tak ya. Lain kali pula. Ikhlas yang kedua, yang menjadi benteng kepada iman yang kedua, kata Imam Syafi'i, ialah ikhlas. Benteng iman yang kedua ialah ikhlas. Seperti yakin, ikhlas juga sangat penting. Tanpa ikhlas, amalan akan tertolak. Apabila kita ikhlas, Allah Ta'ala menerima segala amalan yang kita buat. Ikhlas adalah meniatkan sesuatu yang dilakukan ataupun yang ditinggalkan kerana Allah SWT. Jikalau tidak diniatkan kerana Allah, maka amalan itu tidak dianggap sebagai ikhlas, ditolak dan tak ada nilai di sisi Allah. Allah. Sayanglah tuan-tuan perempuan, sayang. Jibril alaihi salam menghabaq kat Nabi, ya Muhammad, yang berhijrah kepada kau dengan kamu tu bukan semuanya ikhlas. Allah tanya, siapa? Seorang lelaki bernama Hatib bin Balta'ah, dia berhijrah bersama-sama kamu. Hatib bin Balta'ah nama lelaki tu. Dia dah minang Ummu Qais kali pertama di Mekah. Ummu Qais tu seorang janda yang sangat cantik.
Laki-laki itu dah Minang dah masa di Mekah, tapi Ummu Qais tu duk kalut nak pi ke Madinah. Jadi dia tak terima lah peminangan tu. Pi Madinah esok lah. Cerita dia pi Madinah lah. Jadi Hatib bin Balta'ah dia hijrah ke Madinah, tapi bukan niat nak hijrah dengan Rasulullah. Dia nak kahwin dengan Ummu Qais. Maka pahala hijrah tak dapat. Kesian kat dia. Bukan kesian kat dia, sayanglah, padahal pahala hijrah tu besar, boleh masuk surga pahala hijrah ni. Hijrah pula sekali tu je dalam sejarah manusia sampai mati sampai kiamat, hijrah tak ada dah, sekali tu je. Dia berhijrah pasal perempuan tu bagi syarat lah kot, nak nikah dengan aku, jom pergi Madinah. Dia ikutlah pergi Madinah. Nama dia Muhajir Ummu Qais. Dia hijrah kerana nak kahwin dengan Ummu Qais. Maka Rasulullah kata dalam hadis, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang nak hijrah kerana dunia, dapat dunia. Siapa hijrah kerana wanita yang dia nak, dapat wanita aja, pahala tak dapat. Ikhlas itu penting dalam amal ibadat, dalam kerja buat. Marah macam mana pun kat suami, buatlah ikhlas, tak apa lah. Satu je apa-apa ingatlah hati, Allah Ta'ala tahu. Sudah, buatlah abang yang pada yang nak buat, Allah Ta'ala duk ada, Allah Ta'ala tahu. Kata kat dia, abang kata aku tak tahu, hak nak bagi tu Allah Ta'ala. Aku dengan Allah Ta'ala je aku buat. Ni semua hak duk buat dalam rumah ni pun kerana Allah aja, sebab Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala tahu. Selesai insya-Allah. Hati pun jadi lapang. Dia main gelisah balik tu, iblis lah tu duk kacau hati kita. Kita kata balik, aku buat ni bukan kerana dia. Kalau tak ada dia pun aku buat. Kalau dia tak suruh pun memang aku duk buat. Tapi Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala duk ada. Aku harap pahala lah Tuhan bagi. Kalau aku masuk syurga, dia tak mau buat amal ibadat, dia tak masuk. Allah Ta'ala bagi kat aku suami dalam syurga, ganti dia pasal dia tak mau masuk. Perempuan dapat suami tahu dalam syurga, tapi tak ramai, seorang je. Nak berapa orang? Bagilah can kat kami ramai. Kami di dunia tak boleh ramai, seorang je. Allah Ta'ala bagi daripada kalangan ahli syurga jadi suami. Tapi suami dalam syurga muka tak macam kami lah. Sagi kata, tak payahlah kot, suami-suami apa dah, masuk syurga dah. Boleh tak ustaz kalau tak mau? Ada satu perempuan tu, saya kata dalam syurga nanti kalau suami tak ada, Allah Ta'ala akan bagi suami kat kita. Dia anak darah tua. Dia kata, ustaz boleh tak kalau tak mau? Kawan hak sebelah dia tu janda tu kata, tak mau sudah bagi kat kami. Dia tak bisa menikah, dia tak tahu suami tu rasa macam mana, tak tahu macam mana hidup dengan suami. Pino nak bagi kat dia, dia tak mau boleh tak ustaz? Kawan hak sebelah tu kata, tak mau sudah bagi kat kami. La ilaha illallah. Tak boleh, kena kata mau, kena ambil juga. Allah Ta'ala bagi dalam syurga bukan nikmat biasa-biasa, nikmat luar biasa. Dia sebenarnya ikhlas itu adalah rahsia Allah Ta'ala yang tidak diketahui oleh siapa pun. Memanglah benda ada dalam perut kita, siapa nak tahu? Orang nampaklah kita duk buat kerja, orang nampaklah macam kita nak bodek-bodek, macam kita nak menunjuk-nunjuk, padahal ikhlas dalam hati kita, siapa nak tahu? Dan setengah orang tengok buat kerja macam bodek-bodek je pun, macam nak jek-jek je pun. Amboi dia kalau dengan bos dia, amboi nak bodek-bodek, tahu dah hati perut dia kita bukan tahu. Mungkin dia ikhlas dengan Allah. Hak ni tugas aku, hak ni kerja aku, aku kena buat juga, by hook or by crook, kena buat. Kalau aku ikhlas lagi untung, kalau aku tak ikhlas tak dapat pahala. Aku ikhlas lagi untung, dapat pahala ikhlas. Tetapi walaupun rahsia, Islam mengadakan garis panduan untuk kita mengukur hati dan membentuk diri supaya benar-benar ikhlas. Pertama yakin, yang kedua ikhlas. Caranya, orang puji atau orang keji, kita rasa sama. Pujian tak membanggakan, kejian tidak mengecewakan. Oh, bahasa dia bagus tak tu? Orang yang ikhlas, orang puji atau keji rasanya sama. Pujian tak membanggakan, kejian tidak mengecewakan. Itulah tanda ikhlas.
Orang keji kita tak rasa kecewa, orang puji pun kita tak rasa bangga. Puji pilah mungkin reward dari segi hak Allah Ta'ala nak bagi, tapi aku harap bukan hak ni, hak aku harap Allah Ta'ala nak bagi pahala banyak tuan perempuan. Seorang perempuan mai jumpa Rasulullah, tanya, kami tak boleh perang ke Rasulullah? Dalam kitab tafsir, dalam kitab tafsir At-Tibyan fi tafsir Al-Quran, tak silap saya, tafsir, satu orang perempuan nama Fatimah tu bukan Fatimah anak Rasulullah dah, Fatimah lain. Fatimah tu mai tanya, ya Rasulullah, kami ni tak ada peluang ke pergi perang? Ada juga yang Rasulullah tak bagi perang, tapi dia pi untuk berobat orang pada ketika perang Uhud. Rasulullah tak bagi orang perempuan pergi perang, kamu jangan perang, duduk di belakang. Siapa-siapa di kalangan tentera yang luka, dia bubuh. Nama dia Nusaibah ni, dia kerja dia pergi duduk tengok tentera kena luka, tolong ikat, tolong balut, tolong berubat, kerja dia kan. Tapi bila tengok tentera-tentera pemanah turun daripada bukit, Khalid Al-Walid naik pergi panah, sehinggakan baju Rasulullah, baju besi Rasulullah, penyakuk dia tu cucuk pipi Rasulullah ni sampai masuk dalam pipi Rasulullah ni, dan tulang pipi dia ni. Lepas tu orang duk panah tu, satu orang laki-laki pergi duk tahan badan supaya kepanah tu kena badan dia. Antara orang yang lupa diri pada ketika itu Nusaibah. Dia pergi ambil pemanah 1000 panah, dia panah kat tentera musuh. Bayangkanlah punya semangatnya dia pada masa tu. Dan Rasulullah tak lantik pun dia jadi. Tapi Rasulullah kalau kata Nusaibah mati hari ni, nescaya dia mati syahid. Rasulullah kata dalam perang Uhud. Baca tengok dalam Ar-Rahim Al-Makhtum cerita Nusaibah. Tuan-tuan perempuan yang ada anak ke cucu ke nak lahir ni, kalau dia tanya, Mak Tok nak buh nama apa dia ni? Buh nama Nusaibah. Nak tengok dia nak tanya, Nusaibah tu siapa? Orang tak tahu. Seorang jururawat yang kerja merawat tentera Uhud. Tapi bila dia tengok orang panah Rasulullah, dia tak tahan. Dia pi pegang panah, dia panah tentera musuh 1000 panah sampai kepada tentera musuh. Punya cepat dan lajunya dia memanah. Sehinggakan ada satu panah kena tengkuk dia. Dia ada 7 panah yang masuk pada badan dia. Pada ketika dia pertahankan Rasulullah. Tak mati, Nusaibah tak mati. Sehingga Rasulullah kata, kalau seandainya Nusaibah mati, dia mati syahid macam mana tentera-tentera lain mati. Pasal dia mempertahankan aku. Tu kata orang perempuan, kalau dia mula semangat, tak usah ada buat apa. Tak payah nak buat apa. Orang perempuan dah mula semangat, tak payah buat apa. Tak tahu apa pun tak boleh dah. Hampir tepi lah, dia belah dengan pokok mentua rebah. Kalau main semangat lah, tak semangat macam biasa lah, normal lah dia, ya. Itu cerita Nusaibah. Hak yang buta tu nama Zinnirah ni, dia hamba. Zinnirah Ar-Rumi tu orang Rom, dia hamba kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar colek biji mata dia dua-dua belah pasal dia masuk Islam. Zinnirah tak marah tau. Apa Zinnirah kata? Ya Allah, engkau berilah hidayah kepada Umar Al-Khattab supaya dia kenal Islam. Akhirnya Umar masuk Islam. Perkara pertama yang dia buat ialah dia minta supaya Zinnirah maafkan dia dan dia bebaskan Zinnirah. Zinnirah kata, wahai Umar, ketika engkau colek mataku, waktu tu aku dah maafkan kamu. Jadi ada 2 nama yang paling hebat. Yang pertama Zinnirah, yang kedua Nusaibah. Macam mana orang tak tahu, tengoklah dalam Google ada. Hebat orang perempuan dalam perang pun hebat maknanya. Yang kata di rumah ya. Fatimah tanya, macam mana Rasulullah kami nak perang? Rasulullah kata, duduk di rumah tu pun perang dah. Betul tak orang perempuan perang di rumah? Tak, perang mulut. Awal pagi, apa tunggu lagi? Tak bangkit lagi ni, pukul berapa ni? 6.30 dah sakit ayah hampa nak kena hantar pergi sekolah ni. Bangkit lambat lagi, kelang kabut pi orang nak baca Yasin lah apa lah. Dia mula perang lah. Nama dia perang mulut. Yang ayah hampa duk rekod lagi dah lah, semalam main game dengan ayah kena. Tak perang lagi tak tu. Pak hala belambak duduk rumah boleh perang kali pak.
Ni pukul berapa ni? 10.30. Ni cerita orang perempuan perang. Rasulullah kata itu cukuplah perang untuk kamu, dapat pahala perang lah. Nak sedekah, buat benda baik di rumah, itulah sedekah kamu kepada suami dan anak-anak. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Apa yang kamu nak minta? Semua pahala yang kami dapat, kamu boleh dapat, sebab medan tempur orang perempuan tak sama dengan medan tempur orang lelaki-lelaki. Sebab kekuatan orang perempuan tak sama kekuatan orang lelaki-lelaki. Kami nak kena pegang pedang, kami kena naik kuda, kami nak kena pergi menghadap musuh, kena guna tenaga kuat. Orang perempuan perang di rumah. Awal-awal pagi perang mulut lah. Dia perang lah. Dekat perang mulut tak apa, kadang-kadang bisa perang ni tu. Masuk pelah hati pejabat tu. Bisa mulut dia tu. Kan? Handphone jangan lupa. InsyaAllah tak lupa. Tu duduk tang tu tu. Takkan nak kena pergi letak dekat kereta tak payah, tak je tang tu. Sampai di pejabat baru teringat, Allah, handphone tak bawa. Dia telefon pejabat, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Sampai di pejabat dah kan? Sampai dah cakap telefon ni, ingat kot hantu. Bang, handphone yang saya kata tadi abang lupa. Allah kata, kalut-kalut tadi lupa. Tak bang, tak. Sebenarnya itulah faktor-faktor abang dah tua. Sampailah hati ni, sakit ni sampailah hati. Sampai petang lagi duk berasa lagi. Ui, dia punya pedang dia tajam. Orang perempuan dia punya perang dia pedang tajam. Perang dengan mulut sudah. Cakap benda hal elok, suruh benda hal elok, pahala hak tu pun tak larat nak kau dah. Nak pula ada suami, pahala lagi besar. Tak ada suami, kuranglah sikit pahala. Dengan anak-anak dengan suami tak sama. Anak-anak kalau pahala buat amal, buat benda dengan anak-anak, buatlah masak nasi ke apa ke, pahala tak sama bagi makan suami. Dan suami pahala besar lagi. Walaupun suami tu dalam kau boleh heran dengan pergi hospital, isteri duduk atas kursi roda, ni sakit ni, duduk tolak kursi roda, dia galah beg relax, duduk jalan. Saya kata bang, tolonglah tolak, kesian kot orang sakit. Tahu bini dia kata apa? Bukan semua orang faham ustaz, ada jenis hak tak faham. Dia boleh jalan lenggang duduk belakang, yang isteri dia tolak kursi roda, kawan dah sakit tolak, yang hang galah beg satu dua tangan tak buat apa pun, pegang handphone je. Tolonglah tolak Ustaz bang, kesian kat kak. Isteri dia kata apa? Jenis orang tak faham ni tu. Saya kata apa dia jenis tak faham. Barulah dia pegang tolak, dia ambil handphone bola poket, barulah tolak. Kadang-kadang kena habaq kak, perang sampai akhir hayat. Perempuan dengan duk kira pahala berlambak-lambak Tuhan bagi. Hari ni dia nak beletiak kan, nak mengajar. Orang Kedah ni kadang-kadang pergi ceramah kan, ceramah pun pergi beletiak lah. Sebab tu orang tak suka Sanusi, suka beletiak. Ceramah beletiak macam-macam kata macam ni. Dah kali dia akan kena juga. Pada orang yang ikhlas, mereka tidak mengharapkan sesuatu melainkan keredaan Allah. Pandangan dan pujian manusia langsung tak diendahkan. Pernah pada suatu masa dalam peperangan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diludah oleh musuh. Dia nak tikam musuh, musuh ludah dia. Dia terus tak bunuh musuh tu. Apabila ditanya mengapa dia tak bunuh, sedangkan musuh itu ludah mukanya, Sayyidina Ali kata, aku takut kalau aku bunuh pada ketika itu, aku bunuh dia kerana marah, bukan kerana Allah. Dia takut. Waktu tu dia tengah duk marah. Kalau orang ludah muka kita, siapa tak marah? Demikianlah contoh orang ikhlas yang sanggup mengenepikan kepentingan diri dalam usaha mencari keredaan Allah. Dia nak angkat dah pedang, dia nak bunuh musuh dia. Musuh dia tahu kelemahan dia, ludah muka dia. Pada satu riwayat kata bukan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kan dia jenis perongoi. Dia angkat pedang dah nak bunuh. Musuh ludah dia. Dia terus jadi marah, dia tak bunuh. Pasal dia ingat pesan Rasulullah kata, jangan bunuh kerana marah, bunuhlah kerana musuh. Dia panggil kawan dia, hampa tolong mai bunuh Ustaz. Pasal apa? Pasal kalau aku bunuh, niat aku dah tak betul dah. Pasal dia ludah muka aku ni, tengok ayat liuk hijau ni dan ni, ludah muka aku. Aku marah ni. Pasal aku takut nanti aku bunuh bukan kerana musuh, bunuh kerana marah, pahala tak dapat.
punyalah jaga sampai teratu yang kata sahabat, ya Allah ikhlas sungguhlah. Tu kita tak boleh tanding lah dengan para sahabat. Mereka ikhlas sungguh. Bukan ada gaji, mereka tak ada gaji. Dalam hidup mereka tak ada gaji. Mereka taklah kerja macam kita, tapi ikhlas mereka tinggi. Kita yang ada gaji ni pun kadang-kadang tak payah ikhlas dengan orang. Dia main nak marah kat kita. Kadang-kadang takut juga orang main. Dia tak kenal kita terutama. Dia main di pejabat bawa yang mineral. Dia bawa yang mineral. Dia pergi teriak mineral tahu lah. Dia bawa. Hak mana satu Ustaz Mak Isa lah. Dia jumpa saya dah tu. Ustaz Mak Isa mana ni? Ustaz Mak Isa tu lah hak kerja bahagian dakwah tu. Pak Haji pada mana? Tadi ada pada Baling. Tu apa dia Pak Haji tu? Yang mineral. Takut asid. Selagi dia buka-buka corak muka kita, rupanya Mak Isa lain yang buat pelari anak darah dia. Dia kata kita jenuh kita. Tu apa dia kata yang mineral. Main mana ni? Mana Baling ada apa? Saja nak jumpa dia. Ni orang surau hajat pergi ceramah. Saya main masuk bilik kan. Awak tak mengaku. Saya takut. Takut lagi ayat apa dia bawa untuk tu corak muka kita. Takutlah ya Allah. Bukan apa berhati-hati je. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, baru 2 noh. Ada 3 ni. Bila-bila lah pula kot. Saya tanda. Hari ni saya tanda mengerjakan amal sunat lah. Dalam kitab 30 wasiat Imam Syafi'i ini kita sambunglah pula insya-Allah. Tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar itu. InsyaAllah kita jumpa lain masa lain ketika. Pun maaf salah dan silap. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina wardu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Rasul Ibadah.